Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfina anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi al-akh as-saghir Muhammad Fayyad bin Muhammad Faris. Allahumma shfihi shifaa'an 'ajilan. Allahumma shfihi shifaa'an 'ajilan. Allahumma shfihi shifaa'an 'ajilan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, kita dimaklumkan dengan khabar duka cita. Pada hari ini sahabat kita iaitu saudara Al-Haj Muhammad Najib telah pun kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Jadi sahabat kita ni selalu ikuti kelas bahasa Arab bersama-sama dengan kita, dan Allah lebih sayang dia dan Allah telah pun panggil dia pada hari ini. Jadi untuk kesempatan ini marilah sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihati nuqaddimuha wa nuhdiha ila akhina Al-Haj Najib wa ila usulihi wa furu'ihi wa man yantasib ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu fakakan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anqulhu min dhiqil qabri wal lahad ila jannatika jannatil khulud ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita akan sambung kelas kita dengan memulakan pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi', ya. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat. Tajuk kita pada malam ini ialah nasbul fi'lil mudhari'. Jadi ada nota yang telah pun saya share dalam grup. Nota itu bermula muka surat 27. Okey. Tajuknya nasbul fi'lil mudhari'. Fi'il mudhari' melibat dia kalau tidak ada sebarang gangguan sebelumnya, ya, kalau tak ada sebarang gangguan, kita kenali dia sebagai fi'il mudhari' marfu'. Adapun dalam tajuk besarnya disebut raf'ul fi'lil mudhari'.
Okey, sekiranya ada gangguan, okey, satu kumpulan, okey, huruf ataupun satu kumpulan adawat ataupun perkakas yang datang sebelum fi'il mudhari'. Huruf ini akan membuat sedikit perubahan pada bacaan baris. Okey, baris hujung. Mungkin ada pembuangan huruf. Okey, sama ada buang tukar baris ataupun pembuangan huruf. Jadi sekiranya ada kumpulan pengganggu ini, maka fi'il mudhari' akan menjadi sama ada nasbul fi'lil mudhari' ataupun jazmul fi'lil mudhari'. Jadi malam ini kita sentuh tajuk nasbul fi'lil mudhari' terlebih dahulu. Baik. Apa makna nasbu? Nasbu maknanya nasab. Bahasa mudahnya disebut sebutan mudahnya disebut nasab. Jadi kalau sebut nasbu ni dari segi bahasanya, antara maknanya kita menegakkan sesuatu. Okey, mendirikan, memasak sesuatu. Pasak. Ambil tiang, piling, adapun Allah Ta'ala jadikan gunung, bukit Bukau sebagai pasak, sebagai peneguh bumi. Itu antara makna nasbu. Cuma di sini kalau kita terjemah menggunakan terjemahan itu untuk nahu ni awak tak nampak. Tak? Jadi bahasa mudah macam ni lah ya. Nasbul fi'lil mudhari' huruf akhir akan berubah. Okey. Kalau yang dhammah akan berubah jadi bahagian atas. Gitu. Cara mudahnya macam tu. Jadi kalau yang dhammah akan berubah kepada bahagian atas. Okey. Ini bergantunglah kepada jenis fi'il, jenis bilangan fi'il. Okey, kalau kita buka dalam kamus, contohlah perkataan apa dia? Zahaba. Zahaba. Zahaba ni fi'lun madhi. Okey. Mudhari'nya semua maklum iaitu yadhhabu. Okey. Zahaba mudhari'nya yadhhabu. Jadi dalam kamus didatangkan pasangan madhi mudhari'. Dan mudhari' yang ditulis itu, dicatat dalam kamus itu yang asal. Okey, yang tidak berlaku sebarang perubahan. Okey, tidak ada pengganggu yang datang sebelumnya. Jadi sekiranya fi'il mudhari' itu dibaca mengikut yang asal, tidak ada sebarang gangguan sebelumnya, maka ba huruf akhir ini akan kekallah dibaca dengan dhammah. Jadi fi'il mudhari' yang tak terganggu ini, okey, dia akan masuk dalam tajuk raf'ul fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' ini dikenali sebagai fi'lun, kalau saya terang detail, fi'lun mudhari'un marfu'un. Hukumnya marfu'. Sebab marfu' ni huruf akhir biasanya baca bagi depan lah. Begitu. Okey, sebab tak ada gangguan. Darasa yadrusu. Sin baca bagi depan, tak ada gangguan sebelumnya. Jadi yadrusu itu fi'lun mudhari'. Okey, marfu'. Hukumnya marfu'. Dan tandanya apa dia? Bidhammah. Marfu' bidhammah. Dengan simbol baris depan. Okey, yang ni baris depan ni namanya dhammah. Gitu. Jadi malam ini kita belajar ada satu kumpulan huruf. Okey, ataupun dikenali sebagai adawat. Dalam kitab yang lain dikenali sebagai awamil. Okey, awamil yang akan merubah baris.
Okey. Jadi apa dia awamil itu? Dalam jadual saya buat adatun nasbi. Ada tu maksud dia perkakas. Okey. Jadi kalau sebut adatun, ini mufrad. Bila banyak disebutnya adawat. Buku dalam kamu disebut apa? Tool. Macam tu. Baik. Dalam kitab tertentu dia buat harfun nasbi. Okey, bila banyak disebutnya ahrufun nasbi. Ahrufun, huruf-huruf. Ada sebahagian kitab dia guna huruf, tak ada masalah. Hurufun nasbi. Betul ya. Baik. Sebahagian kitab dia guna apa dia? Amil. Ain, alif, mim, lam. Okey. Jamaknya ialah awamil. Jadi kalau tuan-tuan jumpa di pasaran sana, di luar sana ada yang guna adawatun nasbi ataupun hurufun nasbi, ataupun disebut awamilun nasbi, kesemuanya menjurus kepada huruf-huruf dalam kolom yang kedua itu, iaitu an, lan, li, kai, idan, dan ada satu dua lagi tambahan yang saya tak sebut. Saya ambil yang basic, yang simple, yang biasa kita jumpa. Jadi kalau orang tanya kita kan, sila sebut adawatun nasbi, huruf-huruf an-nasbi yang menukar bagi depan kepada bagi atas. Okey, apa dia? An. Okey, itu glamour sekali. An. Lepas tu lan. Okey, lagi li. Li ini dinamakan lam ta'lil. Lam alif mim itu ejaan bagi huruf lam. Lepas tu lam ini baris bawah. Okey, dikatakan dinamakan dia lam ta'lil. Lam untuk menyatakan sebab. At-ta'lil menyatakan sebab apa kita buat sesuatu perbuatan. Itu at-ta'lil. Kai. Kai yang last kali idan. Baik, jadi orangnya kita an ni makna apa? An ni bergantung kepada ayat. Bergantung kepada ayat. Kadang-kadang langsung tidak diterjemahkan dia. Langsung tidak diterjemahkan dia. Okey, tapi kena tulis. Biasanya an ini kita akan tulis sebagai medium. Dia terletak di tengah-tengah antara memisahkan di antara dua kata kerja. Dua fi'il. Jadi kalau bahasa Inggeris, kalau kita buat I want go. Orang faham dah. I want eat, I want read, I want go, I want drink. Contohlah. Kita guna yang ni verb, ini verb. Orang faham. Tapi perlu kepada TO di sini. Kita tak terjemah pun. Saya mahu kepada, tidak ada. Saya mahu pergi. Itu bahasa Inggeris. Kita terjemah begitu. Jadi kalau tak ada, tak boleh. Cacat grammarnya. Jadi kalau bahasa Arab, kita boleh wakilkan tu itu dengan an. Jadi kita akan buat uridu. Okey. Jadi contoh yang pertama itu saya buat apa? Uridu. Saya mahu. An. Ini fi'il. Lepas tu, lepas an, saya tulis apa? Fi'il pula. Azhabu. Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey?
Jadi uridu saya mahu. Adhabu saya pergi. Okey. Jadi tak boleh tak ada an. Jadi antara dua fi'il mesti masuk an. Sebaik saja an masuk. Nah, sebelum fi'il mudhari' an ni akan ubah sedikit baris, tak banyak pun. Daripada baris depan ni, nah, ditukarlah kepada baris atas. Uridu an adhaba. Jadi maknanya saya mahu pergi. Tak bunyi pun. Saya mahu untuk ke? Tak. Kepada ke tak ada. Saya mahu pergi. Tapi antara dua fi'il mesti diselangi oleh an. Jadi bila ada an, fi'il mudhari' yang kita belajar mengikut sifir huwa, huma, hum, tak berdasarkan kepada bilangan. Huwa, dia seorang. Huma, mereka berdua. Hum, mereka ramai. Tak? Sampailah ana nahnu. Okay, dia ada jantina dan ada bilangan dia. Jadi, bila masuk an, kalau fi'il itu merujuk kepada seorang, tak? Contohnya huwa. Jadi, kena ubahlah. Kalau bagi depan, huruf akhir itu bagi depan, kena tukar kepada bagi atas. Begitu. Okey. Jadi kalau bagi depan, tukar kepada bagi atas. Sangat mudah. Jadi kita buat ayat. Contohlah. Yuridu. Apa dia yuridu? Mahu. Siapa mahu ni? Muhammad. Okay. Yuridu Muhammad. Muhammad mahu. Okey. An. Mahu apa dia? Yuridu Muhammad an. Okey. Jadi lepas ni kita guna fi'il mudhari'. Muhammad mahu sekarang, Muhammad mahu mahu apa? Ya'kulu. Dah. Okey, ya'kulu ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Akala ya'kulu ni mahu apa? Mahu makan. Kena letaklah an. Sebab sebelum ada fi'il, lepas ada fi'il. Jadi kena ada an sebelum fi'il yang kedua. Jadi lam ini kena ubah barisnya. Kita baca ayyakula. Macam ni. Yuridu Muhammad ayyakula. Nak makan apa? Boleh letak bawah sini. Dah. Gitu. Sangat mudah. Baik. Jadi kalau kita nak buat ayat, kita kena ada vocab. Okay? Kena ada vocab. Jadi ayat yang pertama saya kata apa? Uridu an adhaba ilal jami'ati. Saya mahu pergi ke universiti. Okey, jadi kita punya jari yang 5 ini dah hujung-hujung untuk bilangan seorang. Okey, turun yang kedua ini untuk bilangan 2 orang. Turun yang bawah ni home, sini hunna, ke bawah ni antun, antum, bawah ni apa dia? Antunna, ni nahnu, seawal 2 orang dan boleh untuk ramai. Dah, untuk 2 orang boleh, ramai pun boleh. Baik. Jadi kalau kita rasa pening, kita ambil yang hujung-hujung dulu. Hujung-hujung ni. Biasanya hujung-hujung ni merujuk kepada bilangan seorang lah. Okey, baik. Jadi yang hujung kita ambil huwa, lepas tu hiya, lepas tu anta. Okey. Lepas tu ambil ana. Anti ni kita abaikan dulu. Okay, huwa, hiya, anta, ana. Ambil 4 dulu ya. Anti ni dia flat sikit, kita abaikan dulu. Okey. Jadi kalau kita buat ayat simple nak guna an, sangat mudah. Okey. Jadi kita buat ayat contohnya yuridu. Ambil yuridu. Bila sebut yuridu, maksudnya yang mahu itu, yang nak itu ialah lelaki. Yuridu Khalid. Khalid mahu. Okey. Kita pun datangkan sini fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' kita kena tahulah. Kalau kata Khalid mahu bermusafir. Jadi apa kata musafir itu? Fi'il mudhari'nya safara yusafiru. Okey, yusafiru. Jadi kita kena cekap ya. Cekap maksudnya tahu gandingan madhi dan mudhari'.
Dan kita ambil mudhari' letak di sini. Sesuaikan. Kalau Khalid ini muzakkar, yusafiru itu muzakkar. Yuridu Khalid, Khalid mahu. Yusafiru bermusafir. Dia bermusafir. Kita kekalkanlah you ni sebab Khalid seorang dan juga muzakkar. Ini fi'il yang pertama. Nah, fi'il yang pertama. Okey, ini fi'il yang kedua. Jadi tak boleh kita terus begitu. Nah, direct begitu. Dia mesti diselangi oleh an. Okey, Khalid mahu bermusafir. Ke mana? Kita lengkapkan ayat dia. Masukkan an. Alif ni bagi atas, nun ni mati. Okey. Ada orang ditanya, Ustaz, kalau masuk anna boleh tak? Anna makna lain. Anna ni masuk bahawasanya. Nah, ni bab lain. Okey, an, nun tu mati. Ya. Jadi sebaik saja masuk an, apa yang berubahnya? Baris. Ra jadi bagi atas. Yuridu Khalid an yusafira. Khalid mahu bermusafir. Okey. Jadi kalau saya tukarlah ada kataan yuridu ni kepada turidu. Okey. Lepas tu saya datangkan turidu rahimah. Okey, jadi makna apa? Si rahimah itu mahu. Rahimah ini muannas, fi'il mudhari' yang depan ni muannas. Dia guna tu, tak bagi depan sebab ini muannas. Okey, rahimah juga mahu bermusafir. Tusafiru. Okey, sambunglah. Jadi ini fi'il yang pertama, ini fi'il yang kedua. Antara dua fi'il mesti ada an. Mesti ada an. Turidu rahimatu an tusafira. Ubahlah bagi dia. Okey. Jadi kalau yang fi'il menunjukkan bilangan seorang sangat mudah. Tak di hujung nampak dhammah, tukar sahaja kepada bagi atas. Okey. Jadi kalau kita buka dalam Quran nanti kita akan tengok contoh banyak. Gandingan dua fi'il diselangi oleh an. Baik. Contoh yang pertama tadi saya buat uridu an adhhaba ila al-jami'ah. Kolom yang kedua adatun nasbi, huruf yang terlibat ialah an. Okey. Fi'il mudhari'nya mana? Adhaba. Dia baca bagi atas. Okey, halatul i'rab. Okey, macam mana kita nak i'rab perkataan adapun fi'il adhaba itu? Jadi i'rabnya sangat mudah. Saya datangkan i'rab yang ringkas. Okey, jadi perkataan adhaba itu saya kata apa? Mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Ada orang kata, Ustaz, pendek sangatlah. Boleh tak nak panjang sikit? Boleh? Jadi kalau kita panjang sikit macam ni bunyinya. Adhaba. Adhaba ni fi'il apa ni? Fi'lun. Okey. Kat sini lah. Fi'lun mudhari'un. Okey. Sebab ada juga adhaba dalam ayat yang lain dia fi'il madhi. Di sini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Kat depan ni mewakili makna saya. Okey, fi'lun mudhari', fi'il mudhari'. Okey, nyatakan hukum dia, hukum i'rabnya. Okey, mansub. Okey, bukan marfu' ya, mansub. Okey. Mansub. Lepas tu tandanya apa? Bil fathah, dengan bagi atas. Ini paling ringkaslah. Sebab ada juga yang mansub tapi bukan dengan bagi atas. Mansub dengan cara dibuang. Okey, dibuang nun. Kita akan bincang lepas ini. Okey, fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Pada orang saya, Ustaz, ada tak yang lebih panjang lagi? Ada. Jadi kalau peringkat muka, kita ni peringkat pertengahan ni,
Kalau setakat ini ke okey dah. Fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Mungkin ada orang dia belajar tinggi lagi, dia nak panjang lagi. Boleh saya bagi. Fi'lun mudhari' mansubun bi an. Bi an nyatakan mansub dengan huruf apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Itu i'rab yang detail yang sangat panjang. Okey. So ulang balik. Fi'lun mudhari'un mansubun wa ala mansubun bi an. Okey. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Okey, jadi tak apalah ya. Yang tu akan datanglah kita cuba yang banyak panjang sikit. Okey, yang kedua saya bacakan ayat dia, lan adrusal lughatal arabiyyah. Nuqtah. Okey, lan adrusal lughatal arabiyyah. Ini mungkin ada orang yang dah cuba dah belajar bahasa Arab. Tak betul dia apa? Dia fras tak faham kelas ni kelas lain. Dia pun geram sungguh. Dia pun buat ayat. Lan adrusa. Okay, apa? Aku tak akan lagi. Tak akan lagi belajar bahasa Arab. Jadi dalam gaya untuk menegaskan sesuatu, kita boleh guna lan. Lan ni maksudnya tidak. Tidak sekali-kali, tidak akan lagi, dengan makna yang sangat kuat. Kalau kita guna la saja, tidak juga. Okey, la sahaja, tidak juga. Maknanya tidak juga, tapi normal saja. Tapi kalau nak kuatkan, memang tak nak belajar dah. Sungguh-sungguh guna lan. Okey, ada orang kata lan ni tidak akan sekali-kali. Okey. Ikutlah dia macam mana pun, tapi nak bagi tahu memang sungguh-sungguh tak nak. Gitu. Okey, baik. Jadi kalau kita jumpa la, ya. Nah, dengan mana tidak, la tidak tergolong dalam tajuk ini. Kalau saya buat ayat, la adrusu. Dia tidak merubah sin. Okey, daripada dhammah kepada baris atas. Okey, la adrusu maksudnya saya tidak belajar. La adrusu, saya tak belajar. Mungkin saya tak akan belajar, tapi penafian yang normal. Mungkin hari itu je lah. Akan datang mungkin minat balik. Jadi ini normal. Jadi sin ini tidak diubah daripada dhammah kepada fathah. La tidak merubah huruf akhir. Jadi la ini bukan min adawatin nasbi. Baik. Jadi bila kita buat sini lan, maknanya kuatlah ni. Lan. Jadi bila masuk lan, sin ditukar kepada baris atas. Macam tu. Lan adrusal lughatal arabiyyah. Jadi kolom yang kedua, adatun nasbi ialah lan. Okey, lam baris atas dan nun mati. Al-mudhari' yang terlibat ialah adrusa. Jadi macam mana kita i'rab adrusa? Saya letak dalam kolom yang terakhir, mansubun bil fathah. Jadi bila orang tanya kita sila i'rab. Apa makna i'rab? Kita nyatakan posisi perkataan ini dalam ayat, apa peranannya, apa hukumnya, apa tandanya. Ni fi'il apa ni? Fi'lun mudhari'. Okey. Lepas tu marfu' ke mansub ke majzum? Dia mansub. Ini hukum i'rab. Okey. Apa tandanya? Daripada dhammah kepada baris atas. Mansub bil fathah. Mansub dengan baris atas. Habis. Gitu.
fi'lun mudhari' mansubun bil fathah. Jadi kalau kita nampak kata mansub ini, biasanya kalau fi'il itu di hujung, asal bagi depan, disebabkan oleh lan dan rakan-rakan dia berubah kepada bagi atas. Okey, maka itulah yang dimaksudkan dengan mansub. Okey, pertukaran daripada bagi depan pada bagi atas. Basically begitu. Okey, jadi peringkat awal kita tulislah bagi itu. Dah, peringkat awal sebab kita baru belajar. Akan datang kalau tak ada baris pun tetap kena baca lan adrusa. InsyaAllah akan datang bila kita dah mahir dah. Kita baca ayat yang ditulis tanpa baris. Akan datang insyaAllah. Tak, saya kata saya dah baca. Nampak? Alhamdulillah. Dah belajar dah. Kita dah faham dah. Maka kita pun baca lan adrusa. Bukan lan adrusu. Walaupun tak ada baris. Begitu. Okey, al-lughata al-arabiyyah. Al-lughata di situ dibaca bagi atas sebab apa? Dia dikira sebagai maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih di hujungnya baca bagi atas juga. Okey, al-arabiyyata itu sifat. Baik. Jadi kita dah masuk dua huruf an-nasbi. An dan juga lam. Jadi kalau hitung jumpa dalam Quran banyak lam ni. Banyak lam. Lan tanalul birra pun ada. Walan tarda ankal yahud pun ada. Okey. Jadi bila kita jumpa lam, lepas ni kita akan berhenti sekejap. Bila baca Quran berhenti tengok. Ini perkataan fi'il ini bilangan seorang ke dua orang ke ramai. Okey. Baik. Yang ketiga, kita bacakan ayat ni dulu ya. Yajlisun nasu fil masjidi liyastami'u ila muhadaratin diniyah. Yajlisun nasu, orang ramai sedang duduk. Fil masjidi, dalam masjid. Orang ramai sedang duduk. Jadi ayat ini bermula dengan fi'il, iaitu yajlisu. Dikira sebagai jumlah fi'liyah. Okey. Sebab apa mereka duduk? Liyastami'u ila muhadaratin diniyah. Untuk mendengar, mendengar apa? Muhadarah diniyah, kuliah agama. Muhadarah ni maksudnya kuliah ala bahasa mudah. Perkataan liyastami'u, terjemahnya apa? Untuk mereka dengar. Okey. Jadi ayat ini, bila kita cek yajlisu. Yajlisu ni fi'il apa? Fi'lun mudhari'. Duduk di awal. Maka ayat ini dikira sebagai jumlah fi'liyah. An-nasu ni seorang ke ramai? Ramai. Ini ni ramai ni. Okey. Lepas tu fil masjid ni lah. Mereka duduk buat apa? Li. Li ini, tuan-tuan jangan keliru. Jangan keliru dengan li dalam tajuk huruful jar. Li dalam tajuk huruful jar akan diikuti oleh isim. Walaupun terjemahannya lebih kurang sama. Li di sana. Lepas li itu dia bersambung dengan isim. Dan isim, kalau mufrad, huruf akhirnya baca baris bawah. Itu tajuk apa? Li dalam kategori hurufil jar. Okey. Sekarang li ini bukan li hurufil jar. Li ini dalam kategori apa? Huruf an-nasbi ataupun adawat an-nasbi. Dia akan bersambung dengan fi'il mudhari'. Okey, yastami'u. Ada alif dah. Okey, kita semak perkataan ini ya. Kataan yastami'u asalnya sebelum masuk li, okey, ialah yastami'una.
Yastami'una fi'il mudhari' untuk ramai. Kenapa guna ramai? Merujuk kepada an-nas. An-nas ni ramai. Okey. Dah kenapa yajlisu tak ramai dah? Tak guna fi'il dalam bilangan ramai. Sebab ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, fi'il yang depan mesti dalam bilangan tunggal. Walaupun fa'il, ini apa? Fa'il. Ramai. Fi'il yang depan ni mesti sepanjang masa dalam keadaan bilangan tunggal. Jadi, ayat ni bersama panjang. Tak. Fi'il ni duduk di tengah dah. Jadi, bila fi'il mudhari' duduk di tengah, dia akan melihat bilangan fa'il. Akan merujuk kepada bilangan fa'il. Fa'il ni ramai, maka ini pun kena ramai jugalah. Yastami'una ni untuk hum. Ini asal. Okey. Jadi bila kita tengok ya dalam sifir istama'a fi'lun madhi. Istama'a fi'il apa ni? Fi'lun madhi. Telah mendengar. Okey, mudhari' yastami'u. Okey, ini pasangan yang kamu bagi. Istama'a yastami'u. Jadi kita ambil yastami'u letak di sini. Kalau huwa yastami'u. Kalau huma yastami'ani. Ada alif nun di hujung. Menandakan dua orang. Kalau hum yastami'una. Di hujungnya ada waw. Wawul jama'ah. Ikuti dengan nun. Okey. Jadi hum ditambahnya waw nun di hujung. Menandakan ramai. Jadi kalau hiya tastami'u. Kalau huma tastami'ani. Kalau hunna yastami'na. Jadi kalau kita bincang ni panjang. Jadi yang itu boleh rujuk balik kepada sifir yang pernah kita sentuh sebelum ini. Baik. Jadi kalau hum yastami'una. Tambah apa di hujung? Tambah waw nun. Sebaik saja kita masukkan li. Apa nama li ni? Lamut ta'lil. Lam at-ta'lil maksudnya lam yang menyatakan sebab kenapa mereka duduk di masjid. Kerana mereka mendengar kuliah agama. Masuk li, nun ini mesti dibuang. Okey, diganti dengan alif. Begitu. Ya. Liyastami'u untuk mereka mendengar. Ya, mendengar apa? Ila muhadaratin diniyah. Okey, baik. Kolom yang kedua saya buat adatun nasbi itu li. Okey. Al-mudhari' iaitu yastami'u, dibuangnya nun diganti dengan alif. Alif itu memang tidak ada hamzah di atas, hamzah di bawah, kosong. Dan alif lepas waw yang diganti, okey, menggantikan tempat nun yang dibuang ini, langsung tidak ada hamzah di atas, hamzah di bawah, dan dia juga tidak berfungsi sebagai huruf mad. Dia hanyalah huruf tambahan. Dalam bidang ilmu saraf kena tambah, Arab kata kena tambah. Jadi kita pun tambah. Dalam Al-Quranul Karim memang diletak tanda bulat membujur, menandakan ia merupakan huruf tambahan. Okay. Di luar Quran tak ada pun. Baik. Jadi bagaimana nak i'rab? Okey, nak i'rab perkataan yastami'u. Saya kata apa? Mansubun. Fi'lun mudhari' mansubun. Jadi perkataan yastami'u ni dia kata i'rab dia, kita kata fi'lun mudhari'. Apa hukumnya? Mansubun. Okey, mansubun. Okey, mansub dengan cara apa? Tukar bagi depan kepada bagi atas ke tidak? Okey, di sini mansub bi dengan hadfi dibuangnya an-nun. Okey, sebab asalnya ada nun, dia buang nun. Mansub bi hadfi nun. Okey, dengan cara dia buang nun. Okey, yang berada di akhir fi'il mudhari'. Yang datang selepas waw al-jama'ah. Waw apa ni? Waw al-jama'ah.
Okey. Jadi semasa kita belajar fi'il fi'il amar dalam pelajaran yang ketiga, sepanjang kita belajar fi'il amar, kita ada sebut dulu ada 5 fi'il mudhari'. Ada 5 fi'il mudhari'. Itu boleh rujuk pada nota. Fi'il mudhari' itu dikenali sebagai al-asma'ul khamsah. Okey. Dikenali sebagai apa dia? Al-asma'ul khamsah. Di hujungnya ada alif nun, di hujungnya ada waw nun. Okey. Di hujungnya ada ya nun. Jadi bila masuk sahaja salah satu daripada hurufin nasbi, nun itu akan dibuang. Okey. Yang keempat, nanti kita detailkan dia. Adrusul lughat al-arabiyyah kay afham al-Qur'an. Yang keempat, orang tanya kita barangkali, limadha tadrusul lughat al-arabiyyah? Nah, kenapa awak belajar bahasa Arab? Jadi kita pun jawab dah. Okey. Kita kata apa? Ana adrusu, ataupun kita ringkaskan adrusu saja. Adrusu lughat al-arabiyyah kay afham al-Quran. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kita poket ada dan kita belajar nahwu, insya-Allah akan boleh perbetulkan baris. Dan kalau tak baris tepat dengan hukumnya, lepas tu kita akan sebut insya-Allah. Bila bagi betul kita yakin, maka sebutan kita itu insya-Allah lebih laju. Baik. Jadi adrusul lughat al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Kataan adrusu ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Adrusul lughat al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Kataan adrusu ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ada tak disebut sebelumnya sebarang pengganggu, pengacau? Tak ada. Maka kekalah sin ini dengan baca bagi depan. Okey. Jadi ada orang Ustaz, adrusu tu berubah ke? Tak berubah lah sebab sebelum ni tak ada pun an, tak ada pun lan, tak ada pun li, tak ada. Jadi kosong. Maka kita kekalkan dia. Adrusu lughat al-arabiyyah. Okey, apa sebab? Kita nyatakan kai. Okey. Kai ni tuan-tuan, biasanya kita nyatakan sebab bukan sahaja kita nyatakan sebab apa kita buat, kita nyatakan sebab nak beritahu dia belajar ni hasilnya apa. Biasanya begitu. Kita belajar ni untuk mendapatkan natijahnya, mendapatkan hasilnya. Jadi kai afham al-Quran. Agar saya dapat memahami, faham akan Al-Quran Al-Karim. Begitu ya. Jadi kalau katanya limadha tadhhabu ila al-jami'ah? Limadha tadhhabu ila al-madrasah? Dijawab, adhhabu ila al-madrasah li ata'allama al-lughat al-arabiyyah. Wa limadha tata'allam al-lughat al-arabiyyah? Ata'allamu al-lughat al-arabiyyah kay afham al-Quran. Jadi dia belajar tu dengan harapan nak memahami. Itu apa, nak mencapai matlamatnya, mendapatkan hasil daripada apa yang dia belajar. Biasa gitulah ya. Kai ini untuk mendapatkan hasil apa yang kita usahakan. Kai afham al-Quran. Jadi kataan afhama ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey, maknanya apa afhama? Saya faham. Okey, ini fi'il mudhari'. Mewakili makna saya, aku. Jadi kalau kita buang kai, asalnya apa dia? Afhamu. Saya faham. Tak ada pengganggu sebelumnya. Afhamu. Datang kai, maka mim yang asalnya bagi depan, berubahlah kepada bagi atas. Begitu. Jadi bila kita i'rab, kita akan kata, afhama itu ialah fi'lun mudhari' mansubun bil fathah. Okey, fi'lun
mudhari' mansubun bil fathah. Okey. Jadi kalau huruf akhirnya bagi depan, datang kai, mim itu akan diubah kepada bagi atas. Sangat mudah. Okey. Jadi ada orang kata, Ustaz, saya jumpa kai ni kadang-kadang lebih kurang je dengan li. Betul. Okey, kadang-kadang dia guna macam lebih kurang je. Tapi saya nampak banyak ayat dalam bahasa Arab bila sebut li menyatakan sebab kenapa dia buat sesuatu. Okey. Kai ini untuk mendapatkan hasil daripada apa yang dia buat. Dia belajar, hasilnya dapat faham Al-Quran. Begitulah biasanya. Baik. Yang kelima ni, ada sebahagian kitab tidak memasukkan idzan dalam kumpulan an, lan, li, kai. Okey, sebab mereka kata an, lan, li, kai biasanya melibatkan satu ayat biasanya. Biasanya melibatkan satu ayat. Manakala idzan ni melibatkan dua ayat. Okey, dua slot ayat. Perlu kepada dua slot ayat yang jelas, barulah kita guna idzan. Tapi ada sebahagian kata tak apalah, masukkan juga. Okay, sebab dia pun tergolong dalam huruf nasab yang masyhur. Okey, yang kelima ni saya datangkan contohnya. Contohnya ialah qala rajulun li sadiqihi. Qala rajulun li sadiqihi, berkata seorang lelaki kepada sahabatnya, kawannya, dia kata apa? Sa'azuruka ghadan. Okey. Sa'azuruka makna apa? Saya akan, sa'azuruka, san akan. Azuru ni saya ziarah. Okay. Ka ni awak. Jadi kalau kita tengok ya, bahasa Arab ni nak dia merangkumi ada 4 patah perkataan tak? Saya akan ziarah awak. Okey, dia rangkum, nampak kelihatan satu patah sahaja. Okey, jadi sa'azuruka dalam bahasa Arab dikira satu patah perkataan. Diterjemah bunyinya saya akan ziarah awak. Okey. Bila? Ghadan. Okey, besok. Katanya seorang lelaki kepada sahabat dia. Okey. Lepas tu, sahabatnya pun jawab. Dia kata apa? Idan. Okey. Idan ukrimak. Kalau begitu, kalau betul kamu nak datang besok, kalau begitu, idan ni kalau begitu, okey, kalau benar begitu, ataupun so, ukrimat, saya akan muliakan awak. Saya akan layan awak. Gitu. Kataan akrama asalnya memuliakan. Jadi kalau ikramu dhuyuf maksudnya muliakan tetamu, akan layan tetamu sebaik mungkin. Jadi perkataan ukrima inilah fi'il mudhari' mansub. Jadi dia mansub dengan sebab apa? Sebab ada idzan. Idzan ini nampaknya ada 3 huruf hamzah, dal, nun. Okey, digabung menjadi satu patah perkataan, terjemahannya kalau begitu. Okey, jadi dia menukar baris mim yang asalnya baris depan kepada baris atas. Jadi kalau tak ada izan, saya muliakan, saya layan. Jadi dia bacanya ukrimu. Ini sebelum ada pengganggu. Ukrimu ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey, jadi u kat depan ni mewakili saya. Peliklah baca u. Yang ni baca saya juga. Ya, bagi fi'il madhi yang merangkumi ataupun ada 4 huruf, akrama yukrimu. Dulu kita ada bincang. Anzala yunzilu.
akrama yukrimu. Jadi kalau akrama 4 huruf, yukrimu mudhari'nya huruf ya baca depan. Ya itu kita tukar kepada alif dan bertanda hamzah. Maknanya aku muliakan. Jadi ukrimu. Baca depan sebab apa? Sebab madhinya 4 huruf. Begitu. Okey. Jadi bila orangnya kita macam mana asalnya mim bagi depan, bertukar kepada bagi atas sebab adanya izan. Izan salah satu daripada huruf an-nasbi. Sangat mudah. Okey. Sekarang sila lihat dulu al-qaidah yang saya tulis di bawah itu. Okey, lepas ni saya buka untuk soalan. Al-qaidah, kaidahnya yunsabul fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' di hukum mansub idza dakhalat alaihi, apabila masuk ke atasnya an, bila datang sebelumnya an. Okey, maka fi'il mudhari' itu daripada marfu' kepada mansub. Walan dan juga lan. Wali, li ini dinamakan lamut ta'lil. Okey, lam penyebab, menyatakan sebab. Wa kai, wa idzan. Okey, ada 5 lah di sini. Ada sebahagian kitab lain ditambah lagi. Okey, baik. Wa alamata nasbihi, dan tanda, okey, hukum mansub itu ialah, tandanya apa dia? Al-fathatu. Kalau bagi depan ditukar kepada bagi atas. Okey, ataupun wa hadfun nun, dan dibuang ataupun apa dia? Dibuang nun. Okey, dibuang nun ini terlibat hanya lil af'alil khamsah, bagi fi'il 5. Apa yang terlibat? Huma, hum, huma muzakkar muannas, okey, hum. Jadi kalau fi'il al-af'al khamsah, yang boleh rujuk nota pelajaran yang ketiga, yang mana inilah huma, ni 1, hum 2, lagi antuma, antuma muzakkar muannas yang 3, lagi yang keempat anti. Okey, lagi antum, yang kelima. Ada 5. Sebab apa? Sebab dia berakhir dengan nun. Okey, kalau saya buat ayat huwa yadhhabu. Okey, jadi yang bagi depan ini dia akan bertukar kepada bagi atas. Ini tak terlibat dengan al-asma'ul khamsah. Okey, kalau huma yadhhabani. Okey, kalau hum yadhhabuna. Okey, jadi kataan yadhhabani fi'il mudhari', menandakan 2 orang sebab ada alif nun di hujung. Jadi kalau datanglah salah satu daripada huruf nasbi sebelum ini, contohnya lan, tidak akan sekali-kali, maka nun ini akan dibuang tanpa gantian. Okey, sebab fi'il yadhhabani termasuk dalam kategori fi'il 5, termasuk lan di sini. Maka nun ini akan dibuang dan diganti dengan alif. Okey, baik. Kalau hiya tadhhabu, kalau huma, mereka berdua perempuan, tadhhabani. Hunna yadhhabna. Okay, yadhhabna ini tidak terlibat. Okey, ini tidak terlibat. Ni fi'il mudhari' mabni, tidak terlibat, ya. Okey, kalau yang ni hujung bagi depan akan bertukar kepada dan bagi atas. Tadhhabani, mereka berdua sedang mahu datang. Jadi nun ini dibuang. Okey, sebelum nun ada alif. Alif itu alif menunjukkan 2 orang. Jadi nun itu dibuang tanpa gantian. Nun ini tak boleh buang. Ini kekal. Baik. Anta tadhhabu.
Okey, jadi kalau ia di hujung bahagian depan, nanti kalau ada an, lan, nak, kai, li dan idzan, maka ditukar bahagian atas. Antuma tadhabani. Okey. Antum tadhabuna. Baik. Jadi perkataan tadhabani ada alif nun, nunnya dibuang. Tadhabuna, nah ada waw nun, nunnya dibuang, diganti dengan alif. Berapa dah ya? Ini dikira 1. Ini dikira 2. Fi'il yang kedua. Okey. Jadi ini dah dengan sebelah nanti dikira yang ketiga. Ini yang keempat. Okey. Jadi kalau yang kelima mana? Anti tadhabina. Anti tadhabina. Okey, tadhabina maksudnya awak pergi sekarang. Jadi bila masuk an, lan, li, kai, idzan, nah apa kita buat? Nun ni kita buat. Tadhabi. Okey, ba bersama dengan ya. Nunnya dibuat. Ini yang kelima. Okey. Ulang balik. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga mana? Ini pun sama juga. Antuma tadhabani untuk anti. Jadi nunnya dibuang, nah tanpa gantian. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, ini yang kelima. Jadi ini sahaja yang akan terlibat dengan dia buang nun. Nun dibuang tanpa diganti. Kecuali untuk home dan juga antuna, nun itu diganti dengan alif. Begitu. Sangat mudah. Okey, kelima-lima fi'il ini dikenali dalam kitab Nahwu dengan gelaran al-af'alul khamsah. Fi'il 5 macam tu. Bahasa mudah. Okey, wa amthilatul af'alil khamsah. Okey, contoh fi'il 5 itu qabla dukhuli adawatin nasbi, sebelum masuknya adawatin nasbi huruf-huruf nasab, wa ba'dahu dan selepas masuknya huruf-huruf tersebut. Okey, perhatikan contoh saya berikan. Saya buat qabla sebelum, ya. Ba'da selepas. Okey. Huma yahdurani. Okey. Huma yahdurani. Maknanya apa? Mereka berdua yahdurani hadir. Mereka berdua hadir. Sekarang hadir. Okey. Hum yahduruna. Mereka lelaki itu hadir. Sekaranglah. Anti tahdurina. Okey, anti tahdurina. Kalau anti fi'il mudhari'nya dia apa, tambah di hujung, tambah ya nu. Okey. Antuma tahdurani. Okey. Antum tahduruna. Ini okey, dikenali sebagai fi'il 5 sebelum masuk sebarang adawatun nasbi. Bacaannya beginilah. Okey, tanpa sebarang perubahan. Setelah masuknya adawatun nasbi, okey, ayat yang pertama tadi, huma, mereka berdua. Lain yahdura. Okey, mereka berdua tidak akan sekali-kali hadir. Mereka berdua tidak akan sekali-kali hadir. Okey, jadi dia berkeras tak nak hadir. Berapa orang? 2 orang. Dan mana nun? Nun dibuang. Sebab apa? Sebab fi'il ini termasuk, tergolong dalam kategori fi'il 5. Gitu. Okay. Hum lan yahduru. Mereka semua lelaki itu tidak akan hadir. Memang tak akan hadir. Jadi bila sebut lan ni, maknanya sangat kuat. Memang tak akan sekali-kali hadir. Jadi mana nunnya dibuang, tak diganti dengan alif. Anti lan tahduri. Okey, mana nun dibuang. Sebab apa? Sebab ada lan sebelum dia. Okey, maka ya itu tak ditulis dalam bentuk asal, ada kepala dan ada perut dia.
Dia tak sambunglah dengan ra. Ya. Berikutnya antuma lan tahdura. Kamu berdua memang tidak akan hadir. Okey, jadi maknanya sangat kuat. Kita tahu. Tak, dia kata, aku jemput kamu ni. Tak, yelah. Tak tahu dah. Mu ni tak mari. Gitulah ayat kita barangkali. Lan tahdura. Okey. Last sekali antum lan tahduru. Kamu semua memang tidak akan hadir. Jadi mana nun ini dibuang sebab apa? Datang sebelum fi'il yang 5 ini adatun min adawatin nasbi. Di sini kita datangkan contoh lan. Mungkin dalam ayat-ayat yang lain kita boleh datangkan an, li dan sebagainya. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quranul Karim banyak contoh. Okey. Jadi kalau kita baca nanti kita berhenti tengok. Ini maksud bagaimana ni? Adakah perubahan dhammah kita bagi atas, adapun nun asalnya ada nun, lepas tu dibuang nun. Okey. Tengok dalam ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Okey, fokusnya ialah apa yang saya highlight kamera itu. Kalau dia check daripada awal, qul ya ayyuhan nas, wahai katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, jika kamu semua dalam keraguan tentang agama yang ke bawah ini, fala a'budul ladzina tad'una min dunillah, katanya katalah wahai Muhammad, aku ni tak sembah apa yang kamu semua sembah selain Allah. Walakin a'budullah, tapi aku sembah Allah alladzi tawaffakum, yang mencipta kamu. Kataan a'budu, ya. Sama dengan a'budu. Apa makna a'budu? Aku sembah, katanya Nabi. Ini fi'il apa? Ini fi'il mudhari'. Dan tak berubah. Dan bagi depan tak berubah. Maka ini bukan dalam tajuk yang dibincang pada malam ini. Bukan mansub. Ini fi'il mudhari', bukan mansub. Kalau bukan mansub, namanya marfu'. Okey, sebelumnya adalah la ini tidak merubah, tidak mengubah baris hujung daripada bagi depan kepada bagi atas. Okey, la ini tidak terlibat. Begitu juga walakin a'budullah, a'budu yang kedua tidak terjejas macam asal. Sebab tidak ada pun yang mengubah dia. Okey, allazi yatawaffakum, itu pun fi'il mudhari' juga. Wa umirtu, dan aku diperintah. Aku telah diperintah oleh Allah Ta'ala an akuna. Baik, tuan-tuan tengok ya. Kataan umirtu di sini fi'il. Okey, lepas tu akuna pun fi'il. Jadi antara dua fi'il ada an. Okey, antara dua fi'il ada an. Dia buat ayat wa umirtu. Lepas tu akun tak boleh. Salah. Mesti ada an. Okey. Jadi perkataan akuna itu asalnya ialah akun. Okey, ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Okey. Bila balik kamus, ia datang daripada gandingan kana. Yakun. Apa makna kana yakunu? Antara maknanya jadi, menjadi. Antara maknanya lah ya, banyak makna lain. Jadi perkataan akunu, aku menjadi. Wa umirtu, dan aku telah diperintah oleh Tuhanku, yakni agar aku menjadi, supaya aku menjadi, agar aku termasuk menjadi, ikutlah minal mu'minin, dari kalangan, dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi sebelum akun ada apa? Ada an.
Jadi an inilah yang kita belajar pada malam ini akan merubah baris. Tak, fi'il ni fi'il mudhari'. Bila kata an, kita kata fi'lun mudhari' mansub. Begitu. Okey, mansub bil fathah. Jadi nun kena ubahlah bagi dia an akuna. Okey. Baik, contoh yang kedua. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Okey. Jadi Nabi SAW diperingatkan oleh Allah Ta'ala apa-apa sahaja yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada Nabi. Okey. Nabi kata, Allah kata, la yadurrukum illa adha. Mereka tidak dapat mendatangkan mudarat secara serius kepada kamu, wahai Muhammad, melainkan adha, melainkan kamu rasa sedikit kesakitan. Okey. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan jika mereka memerangi kamu, pasti mereka akan lari nanti. Yuwallukumul adbar maksudnya mereka akan pusing ke belakang mereka. Mereka akan lari. Thumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan dibantu. Okey, perkataan yang depan itu yang saya highlightkan, merah itu, yang fokusnya. Okey, lan. Okey, lan. Perkataan lan ini adatun min adawatin nasbi. Adatun min adawatin nasbi. Baik. Kataan yadurrukum asalnya ialah, sebelum masuk al dibaca yadurruna. Yadurruna. Dibaca begitu ya. Mereka mendatangkan mudarat. Okey. Yadurruna. Jadi ini dirujuk kepada hum. Hum ramai lelaki. Okey, kalau huwa yadurru. Huma yadurrani. Kalau hum yadurruna. Jadi kalau hum dibacanya yadurruna, ini asal. Ini bila masuk pada lan, apa yang berlaku? Nun ini dibuang. La yadurru. Asalnya nun, setelah dibuang diganti dengan alif. Ini asal. Okey. Sebelum ada lan, yadurruna. Bila masuk lan, nun dibuang diganti dengan alif. Okey, begitu ya. Lepas tu kataan ini digabung dengan dhamir. Bila gabung dengan dhamir, alif ini dibuang pula. Terus disambung dengan kum. Begitu ya. La yadurrukum. Jadi mana alif? Alif dibuang. Sebab fi'il ini bersambung dengan dhamir. Itu peraturan dalam ilmu sharaf. Kalau tuan jumpa dalam Quran dia guna kum macam ni tak? Nikah tak? Nikah yang simple, yang biasa. Kadang-kadang kumnya kah dia panjang sikit. Macam ni. Tak ada masalah ya. Sama je. Nak guna kah yang simple, nak guna kah yang bersemi sikit macam ni, sama sahaja. Jadi, ini ialah fi'il mudhari' yang terlibat dalam al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah dia berakhir dengan apa? Waw, nun. Bila ada lan, nunnya dibuang. Begitu. Salah yang ketiga. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ayat ini menceritakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta apa yang dia kehendaki, termasuklah matahari, bulan, matahari dengan cahayanya tersendiri, bulan dengan cahaya yang dia dapat. Okey,
Dan Allah Ta'ala menentukan bagi bulan itu manazil. Wal qamara nura. Dan bulan itu dia tak percaya dia dapat percaya tak dalam sains kata kan. Okey, wa qaddarahu, dia yang Allah telah menentukan, menetapkan kepada bulan. Bagi bulan itu manazil. Apa manazil? Jamak bagi manzil. Nah, apa ni manzil? Banyak makna. Antara makna manzil ialah rumah. Okey, kataan sinonim kepada baitun. Baitun maknaha manzil. Okey, baitun makna biasa dah yang kita selalu jumpa. Tapi manzil juga makna rumah. Baik. Jadi manzil yang kedua makna apa? Makna himpunan zikir. Okey, jadi zikir-zikir yang Nabi baca, okey. Lepas tu ulama-ulama pun himpun. Dah, susun. Ulama-ulama pun ada zikir ulama juga. Dah, mereka susun. Jadi mereka pun susun sekali dengan zikir Nabi. Jadi dikira sebagai satu himpunan zikir yang namanya manzil. Okey. Dan manzil juga dengan mana tempat turun dan naik bagi dalam peredaran bulan. Baik. Kalau kita punya bumi begini pula kan. Bulan ada satu saja dia berjalan, dia beredar. Okey, ini dia punya tempat dia beredar lah. Tapi dia tak akan beredar secara atas garisan macam ni. Tidak, sebab dia ada bulan penuh, bulan separuh, bulan sabit, bulan 3 suku, penuh balik ke. Jadi dia beredar, dia naik turun. Manzil maksudnya dia naik, dia turun, naik, dia turun bulan. Okey, masa dia naik turun tu, adalah dah dia jumpa kat sini bulan, kat sini bulan, kat sini, kat sini. Jadi kedudukan bulan yang naik turun itu diceritakan dalam surah Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan itu kami tentukan tempat naik turunnya itu dah sehingga dia berjumpa balik ke tempat di tempat pertemuan perjalanan dia samalah seperti tangkai kurma yang kering. Kalau tuan-tuan tengok tangkai kurma, bila dia kering dia akan jadi melengkung, bengkok. Macam ni. Okey. Kurma yang berbaki dia akan melekat sini. Melekat sini, melekat sini, melekat sini. Ahli sains buat kajian, dia ambil tangkai kurma yang kering, dia letak sebiji. Sama seperti apa yang Quran sebut. Kal urjunil qadim, seperti tangkai kurma yang kering. Begitulah peredaran bulan. Ini dalam Quran sebut manazil. Lita'lamu, supaya kamu tahu. Okey, ada sinina wal hisab. Okey, bilangan, ada perkiraan tahun dan juga hisab. Lita'lamu. Kata li, dah. Adatun min adawatin nasbi. Li ni apa dia? Adatun min adawatin nasbi. Okey, jadi sebelum kita masukkan li, fi'il ni macam mana? Ta'lamuna. Kamu tahu. Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Dalam Quran memang banyak kita jumpa ni. Ta'lamun, ya'lamun, taf'alun dan sebagainya. Okey, ta'lamun makna apa? Kamu tahu. Okey, jadi bila kita masukkan li, sambung lam dengan ta ni, jadi kita akan buang nun, okey, dan ganti dengan alif. Ini fi'il namanya fi'lun mudhari' mansub. Okey, mansub bi hadfin nun. Apa sebab? Sebab dia ni termasuk dalam kategori al-af'al al-khamsah. Okey. Contoh berikutnya yang keempat. Jadi malam ni kita baca contoh sekejap. Ayat dia panjang. Itamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Okey, ini dalam surah Taha. Nabi Musa AS, dipendekkan cerita dia diselamatkan. Tak. Allah Ta'ala suruh mak dia letak dalam peti, dihanyutkan, diselamatkan. Okey, daripada tangan Firaun. Tapi Allah sekali sampai juga ke istana Firaun. Dan Allah selamatkan lagi dengan melembutkan hati Firaun. Pada ketika itu si isteri dia Asiah merayu. Jangan apa-apa budak ini, mungkin budak ini menjadi anak angkat kita dapat manfaat dari budak ini.
Okey. Tapi last sekali, dah. Bila dah menangis-nangis kuat sangat ni, tak ada orang nak menyusukan. Jadi dia pun cari siapa dah yang boleh susukan. Last sekali mak dia juga yang datang. Senyap. Ya Allah pun kembalikan balik. Dah. Sebut faraja'naka, kami telah kembalikan kamu wahai Musa ila ummika, kepada mak kamu, kai taqarra 'ainuha, agar supaya agar dia hatinya yang gundah gulana sedih dulu menjadi tenang, menjadi happy, menjadi suka. Okey. Wala tahzan, dan dia tidak bersedih lagi. Jadi perkataan kai di sini asalnya apa dia? Taqarru. Sebelum masuk kai, asalnya apa? Taqarru. Bila masuk kai, kai taqarra. Ra ni baca bagian atas. Ada perubahan yang berlaku ya. Kai taqarra 'ainuha wala tahzan. Okey, tahzan pun sama juga. Asalnya la tahzan. Okey, asalnya apa? La tahzan. Bila masuk kai la tahzana. Jadi bila ada waw di situ, asalnya ialah asalnya apa? Kai la tahzana. Bila masuk waw, dia buatlah kai. Guna sekali saya kat depan. Kai taqarra 'ainuha. Ayat kedua asalnya kai la tahzan. Maka digabung ni menjadi kai taqarra 'ainuha wa la tahzana. Jadi tahzana itu juga fi'il mudhari' mansub bi kai. Okey? Sebab waw itu namanya waw atfin, waw ataf. Okey? Baik. Yang kelima, kalau tuan-tuan tengok ayat dia panjang, ambil yang saya warnakan dulu. Saya buat apa? Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Okey, jadi harta-harta yang Allah kurniakan, termasuklah harta-harta cukai ke apa, hasil-hasil mahsul negara, Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini mestilah diagihkan dengan cara yang betul. Supaya apa? Kaila yakuna, agar tidak ia menjadi dulatan, harta yang berlegar, bainal aghniya'i minkum, di antara orang-orang kaya sahaja di kalangan kamu. Okey. Jadi di sini Allah Taala mengajar sudut ekonominya, macam mana urus kewangan. Okey, baik. Kaila. Lepas kai, ada apa? Ada fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Yakun. Okey, yakuna. Okey. Kenapa baca yakuna? Sebab kai. Walaupun antara kai dengan yakuna itu dipisahkan oleh la, masih lagi kai ini berfungsi. Okey, ke atas fi'il mudhari'. Walaupun ia dipisahkan dengan la, tidak masalah. Okey. Jadi untuk perbincangan kita malam ini, saya rasa kita tutup dulu sekejap, sebab saya rasa dah berat dah ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah mengambil sedikit maklumat. Kalau tak faham juga, insya-Allah pada sesi yang akan datang saya akan huraikan lebih ringkas lagi, lebih mudah lagi, sebab malam ni rasanya macam berat juga ni. Okey, jadi jangan tidur belaka. Okey, jadi kita tutup dulu majlis kita pada malam ini. Jumpa lagi akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidur dah belaka. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah.